Sebagaimana ucapan saya di Dewan Yang Mulia ini sejak setahun yang lepas, adalah penting supaya rakyat Malaysia untuk sentiasa diingatkan mengenai perihal skandal kecurangan berkaitan pembinaan kapal littoral combatant ship yang sudah diketahui oleh masyarakat umum di seluruh dunia. Bukan saja kerja-kerja pembinaan kapal tempur pesisir ini sudah menjadi kerja pembinaan yang paling lama dan termahal di dunia, malah seakan wujud satu usaha terancang oleh pihak-pihak tertentu supaya rakyat Malaysia segera melupakan kecurangan yang berlaku berkaitan projek LCS ini serta memaafkan pihak-pihak yang terlibat, khususnya syarikat kontraktor utama Boston Naval Shipyard Sdn Bhd, ringkasnya BNS SB, yang gagal menyiapkan kapal kita dalam tempoh kontrak sebagaimana terma yang dipersetujui. Lebih malang lagi, syarikat Boston Naval Shipyard Sdn Bhd ini masih kekal diberikan kepercayaan oleh kerajaan pada hari ini untuk meneruskan projek pembinaan kapal LCS dengan kos tambahan berjumlah 2.1 bilion daripada kontrak asal bernilai 9.1 bilion, iaitu pertambahan kos yang sebenarnya mampu membina sebuah lagi kapal LCS untuk TLDM. Namun peliknya, projek kapal LCS negara kita, walaupun dengan pertambahan kos peruntukan yang besar, ia telah dikurangkan daripada asal 6 buah kepada 5 buah kapal saja. Sedangkan jumlah 11.2 bilion keseluruhan ini mampu membina 7 buah kapal LCS untuk TLDM. Saya juga ingin merujuk penjelasan Yang Berhormat Menteri Pertahanan pada bulan September bulan lepas sewaktu menggulung laporan kajian separuh penggal RMK ke-12 bagi perkara melibatkan MINDEF, di mana beliau telah menjelaskan bahawa peningkatan kos berjumlah 2.1 bilion ke atas projek LCS negara adalah disebabkan perubahan kerja-kerja spesifikasi bagi sistem utama yang akan dimuatkan di atas kapal-kapal ini, iaitu surface-to-surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system. Menurut Yang Berhormat Menteri lagi, peningkatan kos 2.1 bilion ini tidak melibatkan kos non-recurring kerja-kerja pembinaan kapal. Oleh itu, Yang Berhormat Menteri Pertahanan, oleh itu saya mohon Yang Berhormat Menteri Pertahanan menjelaskan dengan lebih terperinci apakah maksud pernyataan beliau itu. Bukankah perolehan 6 buah kapal LCS untuk TLDM yang telah dimeterai antara MINDEF dengan syarikat BNS sejak tahun 2014 lagi telah merakumi segala keperluan persenjataan kapal canggih ini? Agak ralat bagi saya, sebuah kontrak perolehan paling canggih dan paling besar dalam sejarah negara tidak diperhalusi dengan teliti. Saya juga ingin rujuk perjanjian tambahan keempat yang dimertai pada 24 November 2017 antara MINDEF dan syarikat BNS yang telah jelas merubah sistem persenjataan daripada MBDA kepada Kongsberg System sebagaimana yang tertulis dalam laporan PAC terkini yang dikeluarkan 9 Oktober 2023 yang lalu. Apakah rasional perjanjian terbaru ke-6 yang juga menyentuh perkara yang sama dengan perjanjian tambahan yang keempat dulu yang dipertai pada tahun 2017? Kenapa hanya selepas projek kapal LCS ini gagal dijayakan oleh pihak kontraktor berdasarkan kepada garis waktu termaktub di dalam kontrak, iaitu kapal LCS yang pertama patutnya siap pada bulan April 2019, MINDEF perlu menyemak semula keperluan surface-to-surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system pada tahun ini 2023 dalam perjanjian tambahan ke-6, iaitu 4 tahun selepas syarikat gagal memenuhi garis waktu untuk menyiapkan kapal LCS yang pertama. Sekali lagi, saya ingin bertanya, apa perbezaan perjanjian tambahan keempat dengan perjanjian tambahan ke-6 yang menyentuh butiran yang sama? Saya sebenarnya khawatir, Tan Sri Yang Bertua, bahawa terma dan syarikat perjanjian tambahan ke-6 antara MINDEF dan syarikat BNS hanya tindakan licik bertujuan untuk mengaburi atau merasionalkan peruntukan tambahan berjumlah 2.1 bilion ke atas projek kapal LCS ini dengan menggunakan alasan perubahan skop
sistem persenjataan yang sepatutnya sudah selesai pada 2017 lagi. Saya juga ingin rujuk laporan PAC 2 tahun 2022 yang jelas menyatakan syarikat BNS ini telah menggunakan alasan perluasan skop kerja terhadap perkara yang sama yang melibatkan surface-to-surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system sebagai alasan utama kenapa kelewatan projek ini berlaku. Taktik perluasan skop terhadap butiran yang sama akan seperti pisang berbuah berkali-kali. Soalan saya, apakah MINDEF telah mengenakan tindakan LED atau ganti rugi kepada syarikat BNS yang telah gagal memenuhi komitmen menyiapkan kapal LCS kita mengikut tarikh yang ditetapkan? Sekiranya MINDEF tidak mengenakan tindakan penalti LED ini, malah bertindak menyokong peruntukan tambahan berjumlah 2.1 bilion kepada syarikat yang gagal, perkara ini sudah menjadi sesuatu yang di luar tabii dan sangat janggal dalam peranan MINDEF menjaga kepentingan end user TLDM yang telah menjadi mangsa dalam penyelewangan yang begitu dahsyat ini. Soalan lain yang harus kita tanya, apakah rasional dan logik bagi sebuah kapal canggih yang sudah dibuktikan dengan kejayaan pembinaan kapal LCS yang menggunakan pakai reka bentuk Govin yang sama dengan kita, iaitu dari pemilik harta intelek syarikat Naval Group Perancis untuk negara UAE dan negara Mesir, di mana kedua-dua negara itu tidak memerlukan sehingga 6 perjanjian tambahan untuk dimeterai bagi menyiapkan kapal-kapal LCS jenis reka bentuk yang sama dan hanya siap dalam masa 3 tahun pembinaan saja dengan kos yang jauh lebih rendah dan lebih murah dari Malaysia. Apakah perjanjian tambahan keempat projek LCS untuk tentera laut Diraja Malaysia yang telah dipertai pada tahun 2017 tidak melihat dengan teliti aspek keperluan surface-to-surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system ini? Atau adakah ini hanya tindakan atau strategi untuk sekali lagi mengilurkan kerajaan bagi menguatkan alasan untuk menambah peruntukan kepada syarikat BNS yang sudah gagal berkali-kali dalam memenuhi garis waktu supaya kapal LCS 1 disiapkan seawal April tahun 2019? Saya tidak bermaksud untuk mempersoalkan keterburukan Yang Berhormat Menteri sewaktu beliau menggulung perbahasan kajian separuh penggal RMK ke-12 berkaitan MINDEF pada bulan lalu. Malah saya bersimpati kepada beliau kerana terpaksa menanggung beban permasalahan kegagalan legasi kecurangan pentadbiran kerajaan yang lalu. Namun saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati Yang Berhormat Menteri agar beliau berhati-hati, untuk menasihati Yang Berhormat Menteri agar beliau berhati-hati mendengar cadangan dan syur daripada pihak-pihak yang berkepentingan, terutamanya daripada pihak kontraktor yang jelas terbukti gagal dan tidak menyiapkan kapal LCS ini sejak tahun 2019 lagi. Sudahlah kos peruntukan bertambah sebanyak 2.1 bilion dan kapal kita pula berkurang daripada 6 kepada 5 buah. Syarikat yang sama tetap diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah yang mereka sendiri cipta. Pertambahan kos peruntukan ini disandarkan ke atas alasan yang tidak rasional dan tidak masuk akal. Inilah sebenarnya strategi syarikat BNS sejak mula lagi supaya kerajaan menambah peruntukan bagi menyelesaikan masalah wang yang sudah tiris berjumlah 1.4 bilion sebagaimana yang dilaporkan oleh laporan audit Tan Sri Amrin Buang dan juga laporan audit forensik syarikat Alliance IFA ke atas pelan perniagaan syarikat BNS yang bersifat sama-sama atau dubious dengan izin yang boleh dibaca di laman web Parlimen. Tindakan mempercayai dan menerima bulat-bulat syur yang diberikan oleh pihak kontraktor iaitu syarikat BNS tak ubah seperti peribahasa tikus membaki labu. Kerajaan sepatutnya lebih prihatin dan cenderung mendengar pandangan TLDM selaku end user untuk menyelesaikan masalah ini kerana kesan buruk kegagalan projek LCS ini telah mengakibatkan kelompongan keupayaan kombatan kepada TLDM yang serius bagi mereka menghadapi cabaran operasi kawalan keselamatan maritime Malaysia. Hakikatnya, skandal kapal LCS ini telah menjejaskan barisan hadapan pertahanan utama Angkatan Tentera Malaysia. Tambahan lagi, kita sedang berdepan dengan cabaran keselamatan di Laut Cina Selatan. Namun malangnya sehingga hari ini kita tidak cakna
terhadap keperluan mendesak dan kritikal TLDM untuk membantu mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Dan malangnya kerajaan lebih memilih untuk mendengar show dan cadangan daripada syarikat yang sudah gagal sejak tahun 2019. Lebih buruk lagi, tiada sebarang tindakan diambil ke atas penyelewengan dan salah guna kuasa yang bersifat khianat terhadap keupayaan TLDM untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okay. Sila Oleh Tuan Gano. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Tanah Merah sahabat saya. Isu LSS ini isu yang telah lama dibincang. Masih belum selesai dan kita telah berasa orang Terengganu kata serabut. Dengar apa yang diceritakan itu, ditambah pula dah gagal, tambah pula 2 bilion, diberi pada syarikat yang sama. Ini suatu sikap yang saya rasa tidak cerdik. Dan apa yang dilakukan ini adalah suatu yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya berlaku kerana ini mempertahankan negara. Ada konsep kompromi dan juga memandang enteng terhadap pertahanan negara. Bersetuju tak bahawa apa yang dibuat itu adalah tidak wajar dan tidak sepatutnya berlaku? Terima kasih Tanah Merah. Saya setuju. Sebab itulah saya kata, kenapa kepada syarikat yang gagal, kita dah tahu gagal, tapi masih kita layan cadangan mereka dan bagi lagi duit lagi tambahan. Memang bagi saya tak masuk akal dan tak logik. Jadi sebab itulah saya ingin bertanya kepada Kementerian Pertahanan, apakah jaminan kerajaan bahawa wang peruntukan tambahan berjumlah 2.1 bilion ini tidak ada satu sen pun akan sampai kepada syarikat Controvers Advanced Dynamics Sdn Bhd CAD dan syarikat Controvers Electrodynamics Sdn Bhd CED, sama ada dalam bentuk bayaran pampasan apa jua bayaran kerja kepada dua syarikat ini di dalam penyelesaian perjanjian antarabangsa supaya mereka menarik diri sepenuhnya daripada terlibat lagi dalam pelaksanaan projek pada masa hadapan. Atau adakah apa-apa bentuk keperluan bayaran bagi kerja-kerja mobilisasi dan pembinaan kapal LSS pada masa hadapan kepada kedua-dua syarikat ini kerana CAD dan CED ini memegang hak kontrak dengan vendor-vendor ataupun bengkal syarikat antarabangsa untuk menyiapkan kapal LCS negara kita. Suka saya ingatkan kepada semua rakyat Malaysia bahawa lembaga hitam rakus bernama CAD dan CED adalah syarikat yang dicipta oleh syarikat Boston Naval Shipyard sendiri dan bukan orang lain, dan selama ini mereka hanya bertindak sebagai orang tengah semata-mata tanpa kepakaran yang jelas dalam bidang kejuruteraan pembinaan kapal. Saya amat khawatir sekiranya kaedah pelaksanaan yang sama dibuat dalam fasa baru pembinaan kapal LCS pada masa akan datang, tidak akan ada perubahan signifikan terhadap kemajuan pembinaan kapal LCS kita, dan lebih buruk lagi, kerajaan terpaksa menambah lagi kos-kos lain dengan alasan-alasan baru variation order VO yang tidak masuk akal untuk menjustifikasikan tambahan kos bagi menampung jumlah wang yang telah hilang berjumlah 1.4 bilion sebagaimana yang dilaporkan laporan PAC 2022. Kita juga ingin jaminan. Okey. Berkaitan dengan Controvers tadi, CAD itu perkara ini saya juga telah bangkitkan sebelum ini bahawa kerajaan perlu memastikan CAD tidak ada lagi dalam gambaran pelaksanaan LCS ini, kerana kita lihat bagaimana markup CAD ini melibatkan ratusan juta ringgit kalau tidak bilion. Yang satu lagi saya nak tekankan di sini bahawa saya ucapkan tahniah pada Tanah Merah menghabiskan hampir 15 minit untuk bercakap tentang LCS, memperjuangkan tentang LCS. Jika dahulu sahabat-sahabat kita yang sekarang ini berada di sebelah kerajaan, sewaktu di sebelah sini banyak bercakap tentang LCS, sekarang mereka senyap, tapi kita di sebelah pembangkang akan terus memperjuangkan supaya pelaksanaannya akan dapat memberi impak yang positif pada rakyat. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya. Inilah kebimbangan kita. Sebab tu kita minta sahabat sana dia turut sama memperjuangkan dan bersama-sama kita. Saya ingin mengajak semua ahli dewan yang mulia ini dan juga seluruh rakyat Malaysia untuk kita berhenti sejenak dan berfikir dan memuhasabah diri. Ke mana hala tuju sebenarnya pembangunan keupayaan TLDM yang ingin kita capai dengan seolah-olah mempermainkan kejelasan akal fikiran kita sendiri dengan memberikan janji kosong bahawa kapal LCS akan siap pada tarikh-tarikh tertentu. Tiang Gold sudah banyak kali beralih berkaitan hal ini. Mula-mula kata akan siap pada April 2019, kemudian berubah kepada 2024, kemudian ubah lagi 2026, dan terbaru dalam laporan PAC terkini yang dikeluarkan pada minggu lalu menyatakan kapal LCS kita hanya akan siap pada tahun 2029 pula. Kita perlu hentikan tindakan main-main ini dan tidak harus
mengambil mudah terhadap permasalahan kapal LCS yang berlaku. Sudahlah, mereka yang terlibat dalam skandal ini masih belum dibicarakan. Sekarang peruntukan tambahan diluluskan kepada syarikat yang sama yang terbukti gagal dalam menjayakan program ini dengan jumlah peruntukan tambahan yang begitu banyak. Bukankah ini tindakan seperti duri dalam daging yang secara tidak langsung mensabotaj keupayaan TLDM menjaga kedaulatan negara? Sebab itulah, seperti Putrajaya kata, saya menyuruh rakan-rakan di sebelah sana untuk sama-sama memperjuang, memastikan mereka yang bertanggungjawab menyeleweng wang projek kapal LCS ini untuk dibawa ke muka pengadilan. Di manakah prinsip kita pada hari ini? Ke manakah hala tuju negara yang ingin kita bawa untuk kita menutup sebelah mata terhadap kecurangan ini? Saya silakan. Terima kasih. Minta maaf sekali lagi. Betul. Berkaitan dengan isu penyiapan LCS ini daripada 2019 sehingga 2026. Apa kebimbangan saya dan setuju Tanah Merah bahawa siap saja LCS ini, benda itu dah tak boleh dipakai ataupun dah tidak autentik dengan keadaan semasa, dah obsolete. Apa pandangan Tanah Merah? Saya setuju. Sebenarnya banyak kapal ni kalau kita pergi tengok kapal ni, dia tak letak atas laut, dia letak kat tepi. Dan bila tepi ni, bila dah lama ni, dia akan berlaku macam-macam kerosakan. Karat, corrosion, kemudian begitu juga dengan wire yang begitu panjang, berkilo-kilo, berjauhnya. Dan wire ni saya dah marketkan, walaupun bunyi macam kelakar, saya kata wire ni terdedah dengan apa? Kerosakan, makan kena gigit dengan tikus. Ya, ia akan menyebabkan kos akan bertambah-tambah lagi. Sebab itulah akhir sekali Tan Sri, saya nak landing dah ya. Sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri Pertahanan yang lalu pada penggal lepas, saya telah menjawab satu soalan lisan di dalam Dewan Yang Mulia ini pada Oktober tahun lalu yang menyatakan bahawa kertas siasatan mengenai perkara ini sudah hampir siap. Kini dah setahun dah. Ya, apakah status siasatan berkenaan hal ini? Sepatutnya tindakan sudah diambil untuk mendakwa mereka yang terlibat dan bukan hanya melaporkan perkara ini masih lagi dalam siasatan. Apakah ada perkara, apakah ada perkara yang cuba disorokkan oleh kerajaan yang memerintah berkenaan isu LCS ini? Walaupun skandal projek LCS ini sudah menjadi isu penyelewengan terbesar dan terburuk dalam sejarah negara kita cintai ini.